Iaitu sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, syarah yang lengkap kepada kitab Sunan Abi Daud. Kitab ini telah dicetak di Mesir dalam 20 jilid. Kemudian beliau akan memperhatikan surat-surat serta merencanakan jawapannya. Selepas itu beliau berehat sehingga ke zuhur. Dari zuhur hinggalah ke asar beliau mentilawatil Quran. Dari asar hingga maghrib beliau sibuk dengan bertasbih dan melayani para tetamunya. Setelah selesai penulisan kitab Bazlul Majhud fi Syarahil Abi Daud, sebahagian daripada waktu paginya dihabiskan dengan membaca Al-Quran dan sebahagian lagi untuk menelaah kitabnya. Biasanya kitab Bazlul Majhud dan kitab Wafa'ul Wafa yang menjadi tumpuan perhatiannya. Pada bulan Ramadan pula tiada perubahan yang khusus dalam amalan-amalannya. Solat sunatnya itu adalah salah satu amalan yang berterusan, dan beliau mengambil berat solat-solat sunat tersebut sepanjang tahun. Cuma rakaat-rakaat solat sunatnya ini diperpanjangkan semasa bulan Ramadan. Selain itu terdapat ahlullah, yakni para wali Allah yang mempunyai amalan-amalan yang khusus untuk bulan Ramadan yang memang berat bagi setiap orang untuk mengikuti mereka. Syekhul Him Hadrat Maulana Mahmudul Hasan Ganggohi rahmatullah alaih pula akan menyibukkan diri selepas saja solat tarawih sehingga ke subuh dengan solat sunat dan mendengar bacaan Al-Quran daripada para hafiz. Sementara Hadrat Maulana Shah Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih pula sibuk dengan hanya membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam pada bulan Ramadan, sehingga surat menyurat pun dihentikan dan beliau tidak begitu suka untuk ditemui. Cuma murid-muridnya yang khusus sahaja diizinkan untuk bertemu dengan beliau, itu pun ketika beliau minum secawan 2 teh selepas solat tarawih. Ni Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih. Allah arwah Cikgu Amir dulu, arwah Cikgu Amir. Arwah Cikgu Amir pernah beritahu saya satu karkuzari lah pasal Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih. Cikgu Amir beritahu saya dulu, Cikgu Amir pernah naik kereta api dari Delhi ke Kolkata. Masa tu ada istimak di Kolkata. Jadi Hadraji rahmatullah alaih ada dalam gerabak tu, Hadraji Maulana Ainamul Hasan rahmatullah alaih. Dan ulama-ulama di Nizamuddin termasuklah Hadraji telah bawa minta supaya Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih hadir istimak tu. Jadi Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih, dia satu orang kalau dia keluar daripada madrasah, dia kalau keluar dia akan tutup. Dia punya apa tu, dia tak suka dedahkan muka dia. Jadi arwah Cikgu Amir kata dia duduk dalam gerabak bersama dengan Hadraji. Jadi Cikgu Amir jumpa kadam yang khidmat Maulana Rahim Raipuri ni. Arwah Cikgu Amir kata, saya minta boleh tak saya khidmat dia, boleh tak saya khidmat Maulana Rahim ni. Jadi kadam dia beri izin lah. Cikgu Amir kata dia telah ambil satu cawan teh, dia dah tuang susu depan Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih. Cikgu Amir kata dia buka dia punya kain tutup muka. Cikgu Amir kata dia punya muka punya putih cantik macam bulan. Jadi orang tengok dia je, dia belum buka mulut lagi, dia punya karamah Abdul Rahim Raipuri ni. Orang kafir di India, orang Hindu di India pada waktu tu, kalau banyak orang belum dakwah lagi, tengok Abdul Rahim Raipuri je, dia masuk Islam. Abdul Rahim Raipuri ni dia satu orang yang cukup jaga amal dia.
Dia satu ulama tasawuf. Jadi dia punya cahaya kerohanian dia. Cikgu Amir kata bila dia buka muka dia, muka dia putih, cantik, macam bulan. Jadi Cikgu Amir kata, saya khidmat dia. Saya ambil susu, saya tuang dalam cai itu dah ada, saya ambil susu kan, dud, saya pun tuang depan Maulana Abdul Rahim Raipuri. Masa saya ambil sudu, saya nak kacau teh tu, saya kacau ikut arah jam, saya kacau macam ni. Masa saya nak kacau ya, Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih pegang tangan saya. Maulana Abdul Rahim terus pegang. Maulana Abdul Rahim kata lain tak. Tahu tak? Maulana Abdul Rahim Raipuri lah kata lah, kacau teh itu ikut arah lawan jam. Jadi para ahlullah ni, dia sangat menjaga daripada benda yang sekecil-kecilnya pun. Dia akan pastikan hidup dia daripada pagi sampai malam, benda yang kecil pun kita rasa kecil, tapi dia jaga. Jadi kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Cikgu Amir beritahu, memang Maulana Abdul Rahim Raipuri ni jaga setiap pergerakan dia. Jadi dia beritahu naik kereta api daripada Delhi ke Kolkata. Jadi ada transit station yang kereta api akan berhenti. Jadi orang-orang dekat stesen tu daripada Delhi ke Kolkata tu, kerana dia berhenti dekat Amravati. Tahu stesen Amravati, stesen ni Nagpur. Tahu? Jadi stesen-stesen yang dia akan berhenti ni, dia kata belum berhenti lagi orang Nagpur dah tahu dah Maulana Abdul Rahim Raipuri dalam kereta api tu. Jadi kereta api stesen jam, sebab orang datang nak tengok Abdul Rahim Raipuri. Jadi orang-orang Hindu pada waktu tu, bila orang dah jam dekat sini, orang katanya, kia ni apa hal ni? Apa salah, ada apa hal? Ada artis ke? Ada Shah Rukh Khan ke? Ada Salman Khan ke? Khan nahi hai, ye Abdul Rahim Raipuri hai. Ini bukan Salman Khan, ni tak ada nilai kan? Ini bukan Shah Rukh Khan, ni bukan Salman Khan, tak ada. Ini Hadrat Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih. Dia wali Allah. Jadi Abdul Rahim Raipuri dalam gerabak kereta api, stesen Amravati itu jam. Orang Islam lah kontrol masa tu, sebab orang Islam, orang madrasah di India waktu tu tahu kereta api bawa Abdul Rahim Raipuri. Ni Cikgu Amir Kakuzari dengan saya. Jadi bila kereta api berhenti, orang semua nak tengok dia. Jadi dia turun sekejap je. Orang Hindu tengok dia masuk Islam. Orang Hindu pada waktu tu tengok jam tu, lepas tu tengok Abdul Rahim Raipuri. Dia punya, apa dia panggil, dia punya kerohanian. Dia punya kerohanian, amalan dia. Itu sebab hari ni ulama kita bagi tahu kepada penceramah-penceramah lah, ustaz-ustaz yang mengajar kan, penceramah ni, kadang-kadang ceramah kita panjang, tapi kesan dia sedikit. Ceramah panjang kan, panjang ceramah kita, tapi kesan pada orang pun sedikit. Tapi orang yang mempunyai kerohanian ni, dia ceramah pendek, dia ceramah singkat, tapi ceramah dia itu memberi kesan, memecahkan hati-hati yang bermaksiat kepada Allah ni. Hati-hati manusia yang bermaksiat dengan Allah, bila dengar kalam-kalam ahlullah ni, dia punya tu macam panah. Tahu macam satu orang tarik apa? Macam sniper lah, panah lah, dia tarik panah. Panah tu betul-betul pergi dekat hati sanubari dia dan pecahkan hati dia, hati yang bermaksiat dengan Allah, sehingga dia jadi satu orang yang bertaubat kepada Allah. Hari ini kerana mungkin kesilapan kita lah kan, kadang-kadang kita ceramah banyak,
Saya cakap mungkin diri saya lah kan. Kita ceramah banyak, kuliah banyak. Kadang-kadang amal-amal infradi kita tak jaga. Ya Hasan? Kadang-kadang amal-amal infradi kita tak jaga. Tahajud tak bangun, zikir pagi petang tak jaga, Quran tak baca, kan? Wazifah-wazifah yang ulama kita bagi tahu kepada kita yang kita kena jaga, wazifah-wazifah ni kita tak jaga. Jadi bila kita tak jaga, kita punya genset, generator set kita ni lemah. Tahu, satu orang berniaga, dia mesti ada generator, genset, kan? Tu yang berniaga kuih tiaw tu, depan tu. Kita nampak lampu dah banyak dah. Rupanya dekat belakang tu dia pakai dia pakai generator set tu, kan? Yang sebenarnya yang penting bukan lampu tu, genset tu. Kalau genset dia jalan betul, Muzaffar, dia punya kedai akan jadi terang benderang. Lampu, ada nur. Jadi yang penting adalah genset dia. Dan diesel yang ataupun petrol, generator set pakai apa? Diesel ke petrol? Dua-dua. Kalau petrol dia petrol kena mau jaga. Jadi ulama kita kata itulah amal-amal infradi kita. Kita punya solat 5 waktu di masjid, semayang 12 rakaat muakkad, 5 semayang sunat yang Hadraji beritahu yang kita kena jaga, isyraq, duha, witir, tahajud, awabin, zikir pagi petang kita, Quran kita hari-hari mau baca. Ni semua amal-amal infradi yang kita kena jaga. Jadi bau dia ada dia punya apa? Jadi baulah kalau kita khutbah ke, kita ceramah ke, mungkin ceramah kita pendek, tapi dia beri kesan kepada hati manusia. Sebagai contoh, Maulana Zakaria rahmatullah alaih telah bawa dalam kitab dia Fadailil Quran, dalam Fadilat Quran ni, dia telah bawa kisah satu orang sahabat nama dia Abdullah ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ni, pada waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nabi dah wafat, kan? Dan era pada waktu itu adalah para sahabat pun dekat-dekat nak habis dah. Kira para sahabat punya generasi dah nak habis dah. Sahabat dah tak ramai dah tinggal yang hidup. Banyak sahabat dah meninggal. Nabi dah wafat awal, sahabat pun dah meninggal banyak. Tinggal lagi orang lama ni, tinggal lagi berapa orang je. Salah satu yang tinggal pada waktu itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi satu ketika Abdullah ibnu Mas'ud dia berjalan di satu tempat, di satu bazar dia jalan. Maka sedang dia jalan, maka dia telah lihat dalam satu rumah, ada satu rumah tu pintu dia terbuka. Kira zaman tu itu jadi night club lah. Zaman tu pun dah ada night club, Buloh In. Tahu kalau cerita Piramli tu dia panggil Buloh In. Tahu? Mahmud Jun pakai apa nak? Abang nak pergi masjid kata dia. Bukan court yang nak semayang. Zaman tu dah ada Buloh In. Zaman Abdullah ibnu Mas'ud dah ada pub dah. Waktu tu di Iraq. Jadi ada satu rumah, dalam rumah tu ada ada orang main muzik. Jadi ada karaoke lah. Dalam tu ada karaoke. Dan sedang Abdullah ibnu Mas'ud jalan, masa band tu dalam rumah tu tengah main muzik tu, dia ada satu penyanyi. Ada satu budak muda, dia suara dia sedap. Nama dia Zadan. Nama budak ni Zadan. Saya teringat Zadan ni, saya teringat dulu pemain bola sepak Perancis, Zinedine Zidane. Dulu Perancis ada satu pemain Malaysia, dia Muslim, dia Islam. Dia orang Algeria ke Morocco, kan, main untuk Perancis, Zinedine Zidane. Jadi satu orang budak ni nama dia Zadan. Jadi Zadan ni dia memiliki suara yang begitu sedap. Kira zaman tu Jamal Abdillah lah. Itu sana Iraqnya Jamal Abdillah. Jadi dia pun telah, bila dia nyanyi lagu tu, bila pemain muzik mula main, dia pun mula menyanyi. Suara dia itu, kata para ulama, suara dia itu memukaukan orang yang bukan saja dalam bangunan tu, bukan saja orang yang duduk dalam rumah tu, dalam Buloh In tu, termasuk orang yang lalu di luar.
Semua orang akan terpegun dengar suara dia, termasuk Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud dengar suara dia. Abdullah ibnu Mas'ud berhenti. Abdullah ibnu Mas'ud berdiri betul-betul depan pintu Buluh-in ni. Betul-betul depan pintu rumah tu. Betul-betul menghadap Zadan. Zadan tengah menyanyi. Abdullah berdiri tengok dia. Abdullah dengar suara dia. Abdullah ni dia ada kain serban dekat atas, kain atas badan dia. Abdullah tengok dia. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud kata, dia cakap perlahan dia. Dia cakap dengan satu orang yang ada sebelah dia. Dia kata, sedap suara budak ni. Kalau kita kata, ya Allah, ya Allah, sungguh sedap suara budak ni. Alangkah baiknya jika suara budak ni digunakan untuk baca Al-Quran. Dia punya suara burung macam emas. Abdullah kata, sedap suara dia, tapi sayang, alangkah baik dia kalau budak ni Allah Ta'ala bagi dia taufik supaya dia boleh baca Quran. Itu je Abdullah bin Mas'ud cakap. Abdullah Mas'ud tak ada kutubah panjang-panjang, tak ada panjang-panjang ceramah. Pendek je Abdullah kata, alangkah baik dia jika suara je itu dapat digunakan untuk baca Quran. Terus Abdullah bin Mas'ud ambil kain, tutup kepala dia, dia pun jalan. Jadi Zadan masa tengah menyanyi, Zadan dah tengok Abdullah bin Mas'ud, dan dia telah nampak Abdullah bercakap sesuatu. Habis Abdullah jalan, tiba-tiba dia punya hati jadi gelisah. Dia tak boleh nyanyi lagu yang nombor 2. Tengok Abdullah ibnu Mas'ud punya sharpshooter, dia punya arrow, dia punya apa? Panah dia, kerohanian dia. Zadan tak boleh nyanyi lagu yang kedua. Akhirnya dia berhenti menyanyi. Dia keluar daripada bangunan tu. Dia cari, dia tanya, siapa tadi tu? Dia tanya dengan orang yang berdiri kat luar tu, yang Abdullah cakap dengan dia tu. Dia tanya, siapa tadi tu? Jadi orang ni kata, engkau tak kenal ke dia ni siapa? Dia kata, aku tak kenal. Kalau engkau tak kenal, kita bagi tahu sama engkau. Itulah Abdullah ibnu Mas'ud. Yes, ya Nabi ke sahabat. Ini adalah sahabat Nabi. Apa dia cakap? Aku nampak daripada mulut dia bercakap sesuatu. Oh, wahai Zadan, dia telah puji suara engkau. Dia kata suara engkau sungguh merdu. Tapi dia beritahu satu benda, alangkah baiknya jika suara engkau itu digunakan untuk baca Quran. Terus Abdullah ibnu Zadan bila dengar, terus remuk hati dia. Dia masuk dalam tempat dia nyanyi tu. Dia ambil alat muzik dia. Dia telah pecahkan alat muzik dia. Dia keluar daripada bangunan. Dia telah kejar Abdullah ibnu Mas'ud. Dia telah jumpa dan telah pegang, dan akhirnya dia telah jadi anak murid Ibnu Mas'ud. Dan akhirnya kata para ulama di zaman dia, dia telah jadi satu ulama yang besar. Jadi apa yang saya nak beritahu tuan-tuan, bukan saya suruh tuan-tuan pecahkan alat muzik, saya nak beritahu tentang kerohanian Abdullah ibnu Mas'ud. Dia cakap sikit dia, bukan alat muzik pecah. Abdullah ibnu Mas'ud tidak pecahkan alat muzik, tetapi Abdullah ibnu Mas'ud telah pecahkan hati Zadan ni. Tahu? Hati yang lupa pada Allah ni, hati yang lalai, Abdullah telah kasih pecahkan. Bukan dengan ceramah yang panjang-panjang, tapi dengan. Jadi sebenarnya dekat mana kekuatan Abdullah ibnu Mas'ud ni, kata para ulama, pada amalan dia. Pada dia punya amalan dia, amalan kerohanian dia. Jadi balik kepada Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih, dia turun pada kereta api je, orang Hindu tengok dia, ratusan orang masuk Islam. Abdul Rahim Raipuri dia tak perlu jadi macam Zakir Naik, Zakir Naik ceramah beribu-ribu pun bukan ramai yang masuk Islam. Abdul Rahim Raipuri rahmatullah belum buka mulut lagi.
Belum buka. Belum buka. Zakir naik terpaksa berdebat. Kan? Berdebat pun bukan semua masuk Islam. Malah orang tak suka. Kan? Orang tak suka. Orang rasa kau datang dan hina agama kami. Kan? Orang bukan Islam dia tak suka. Kan? Terpaksa dia pun tak boleh ceramah ke India. Kan? Tapi Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih, dia belum buka mulut lagi. Kan? Orang tengok dia. Orang Hindu masuk kerana kerohanian dia. Jadi kita bayanglah, kalaulah para sahabat Allah Ta'ala hidupkan waktu ni, itu bawa Abdul Rahim Raipuri. Kalau Allah hidupkan para sahabat zaman ni, macam mana keadaan dia? Kerohanian sahabat. Kalaulah Allah Ta'ala hidupkan Ali radhiyallahu anhu waktu ni, bagaimana keadaan orang ini? Tengok Ali radhiyallahu anhu. Kalau Allah bangunkan Husain radhiyallahu anhu, Allah bangunkan Hasan radhiyallahu anhu, Allah keluarkan Fatimah Az-Zahra daripada kubur dia. Dan paling kemuncak dia kalau Allah bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanglah. Satu orang telah tanya dengan Syekh Ali Jumaah kan. Syekh Ali Jumaah, satu ulama di Mesir. Orang tanya Syekh Ali Jumaah, bagaimana keadaan tuan? Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan tuan ni hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Jumaah kata, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bangunkan daripada kuburannya, kalaulah Nabi hidup sekarang, aku tidak mampu untuk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan lari di belakang tembok, di belakang dinding, di balik rumah ataupun di balik pokok. Aku akan perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh. Kata Syekh Ali Jumaah, aku akan duduk belakang dinding, aku akan menyorok belakang pokok, aku akan lihat Nabi daripada jauh je. Sebab aku tidak mampu untuk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalaulah aku berhadapan dengan Nabi, Nabi akan mengetahui segala dosa-dosaku. Kalau aku berhadapan dengan Nabi, Nabi akan tahu segala kecacatan aku ni, segala dosa-dosa aku. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memiliki anwari nubuwah. Dia memiliki cahaya kenabian. Jadi balik kepada Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih. Saya kisah ni sebab saya teringat arwah cikgu Amir kan. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau di kuburan dia, dan Allah menyinari, Allah beri nur pada dalam kuburan dia kan. Jadi balik kepada Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih. Sementara Hadrat Maulana Syah Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih pula sibuk dengan hanya membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam pada bulan Ramadan. Dia baca Quran ni Raipuri ni. Dan dia tak suka jumpa orang. Dia tak suka borak-borak dengan orang. Tu dia kata tadi susah nak jumpa dia. Kalau nak jumpa dia pun hanya orang-orang tertentu je dibenarkan jumpa dia. Jadi Maulana Abdul Rahim Raipuri ni pula bila tiba bulan Ramadan, dia lain benda dia tak buat. Dia hanya baca pagi, petang, siang, malam dia duduk baca Quran. Jadi dia duduk dengan Quran je. Macam kita lah kan, duduk dengan handphone je kan. Handphone tak boleh kelenggang daripada kita. Saya pun samalah kan. Handphone ni tak boleh renggang daripada kita. Kadang-kadang kita masuk jamban pun kita bawa handphone. Betul? Dalam jamban pun kita tengok handphone. Kita dan handphone berpisah tiada kan. Tapi tak ada pun nak macam mana. Saya pun sama kan. Handphone ada ya dalam poket dia kan. Kita kejap-kejap pun, kejap-kejap tengok. Kadang tengok benda yang sama je kan. Pusing. Tapi Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih, dia punya mainan adalah Quran. Kejap Quran. Allahu Akbar. Allah tak belum bagi kita. Kita harap Allah bagi kita kekuatan macam tu kan. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan macam tu. Kejap Quran. Kejap nak baca Quran. Kejap nak Quran. Jadi Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih ni kata Maulana Zakaria, sepanjang siang dan sepanjang malam Ramadan dia hanya dengan Quran saja. Dia hanya baca Quran saja sepanjang siang dan malam pada bulan Ramadan, sehingga surat menyurat pun dia hentikan. Orang hantar dia surat tanya tentang hukum hakam, bulan Ramadan dia tak jawab, dia stop surat.
Surat menyurat pun dihentikan, dan beliau Maulana Abdul Rahim ni dia tidak begitu suka untuk ditemui pada bulan Ramadan. Dia tak nak jumpa orang sangat. Cuma murid-muridnya yang khusus saja diizinkan untuk bertemu dengan beliau. Itu pun ketika beliau minum secawan 2 teh selepas solat tarawih. Sekejap boleh jumpa dia kan. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan Jadi mudah-mudahan kita dengar kisah Maulana Abdul Rahim Raipuri ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sedikit kekuatan untuk ikut. Tak banyak, dapat sikit pun lah. Dapat sikit pun jadilah kan. Dapat ikut amalan orang-orang yang soleh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung besok besok hari Khamis. Besok Rabu. Kita sambung besok malam lepas maghrib. InsyaAllah cameraman minta datang awal Ini cameraman lambat. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim wa taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.